Relax bro. Selamat kembali ke podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami, share dan juga like semua media posting kita, konten-konten yang kita buat dalam YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Kerana kami hanya boleh wujud dengan sokongan para pendengar dan penonton, dan tanpa kamu semua, kami ni tak adalah, orang kata tak adalah nilainya. Kan? Itu je sebenarnya. Konten ni kita buat hanyalah untuk membincangkan topik-topik semasa bersama dengan netizen, dan kita juga mengalu-alukan sebarang komen ataupun cadangan. Kalau ada benda-benda yang nak dibincang, mungkin netizen rasa ada topik-topik yang kita tak sentuh, boleh komen di ruang Facebook ke, di ruang YouTube ke, atau mana-mana platform social media kami, dan mungkin kita boleh angkat untuk dibincangkan dalam episod-episod yang mendatang. Ada satu topik yang saya rasa panas juga, Dok. Tapi saya risau sikit nak bincang topik ni. Takut nanti kena padam. Takut menteri sekarang ni Menteri Komunikasi. Menteri Komunikasi. YB Fahmi Fadzil, tolong jangan padam. Tapi kami punya posting ni. Tapi gurau-gurau je. Gurau je lah. Kita tahu. Ini takut cakap gurau-gurau ni pun takut kan dia terasa ni padam. Tapi sekarang ni bawah YB Fahmi ke sekarang ni apa, ataupun bawah YB Gobin? Saya pun tak pasti. Kalau tak silap Dia saya, digital. berkenaan Gobin komunikasi digital. Ni Komunikasi Fahmi Fadzil, berkenaan dengan pendigitalan industri dan sebagainya, ini semua di bawah YB Gobin. Tapi apa yang kita harapkan supaya dia boleh bagi clarity lah kepada rakyat, apa fungsi Menteri Komunikasi, apa fungsi Menteri Digital. Bagi clear. Ini kena clear. Kita sampai hari ni pun tak faham ini. Okay. Jadi kita ada satu topik yang diminta untuk kita bincangkan oleh tim research kita, iaitu berkenaan dengan peningkatan pemadaman hantaran di media sosial. Adakah kebebasan suara di negara kita ni sekadar sembang saja? I think dia trigger bila mana ada satu user TikTok, user X, TikTok, X, yang dulu ni dikenali sebagai Twitter. Dia punya tak shock yang panggil X ni. Dia macam tak feeling. Lain macam sikit. Dia tak feeling lah. Kan? Tapi for the sake of kita punya discussion, itu Twitter lah. Senang sikit saya nak sebut ni. X macam kelakar. So, kalau X bila di hantaran X tu, dia tak jadi. Pasal Twitter, tweet. Senang sikit nak sebut kan. Jadi dia ada hantar satu tweet kepada dia kata YB Fahmi Fadzil ni bloody moron. Moron tu maksud? Bloody moron tu macam-macam maksud dia panggil tu, Dok. Apa maksud dia kalau cerita kat netizen? Moron tu kata, tak tahu lah, kalau saya bloody moron tu bodoh sangat lah tu. Bodoh sangat lah. Itu hantaran yang dibuat kepada pengguna media sosial Twitter kepada YB Fahmi Fadzil. Dan beliau menerima report daripada Twitter yang mengatakan bahawa ada orang report tweet beliau tu dan minta untuk dipadamkan lah. Sebenarnya bila kita report, dia macam ni untuk pengetahuan penonton dan pendengar, bila ada hantaran media sosial, kita ni sebagai pembaca ataupun pemilik akaun ada hak untuk report kepada penyedia perkhidmatan. Platform macam Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Semua orang boleh hantar report. Tapi report tu hanya dihantar, belum lagi diambil tindakan. Penyedia platform ni akan menilai sekiranya betul ada, orang kata, perkara-perkara yang menyalahi terms and condition dia, bukan undang-undang Malaysia. Terms and condition platform itu. Dan kalau ada, dia akan padam. Kalau tak ada, dia tak padam lah. Contohnya berkaitan dengan freedom of speech. Macam platform Facebook, Twitter, the freedom of speech, dia punya definition ni sangat luas. Untuk panggil orang apa-apa gelaran pun, dia tak akan padam. Tapi kalau sebut kutuk Israel, dia padam. Kalau kutuk Israel, dia padam lah. Itu perangai orang yang menyokong Zionis. Betul lah. Cumanya, yang kita juga boleh tahu ialah bila mana komen-komen ini letak dalam platform. Contohnya kata Dok panggil saya kurang pandai di Facebook saya ataupun di Twitter saya sebagai pemilik akaun tu boleh padam. Saya nak delete, saya delete lah. Saya tak suka, saya delete lah. Tapi itu hak saya lah. Kan? Cumanya isunya, adakah betul tindakan tersebut? Saya simple je. Agil pun ada jawapan tu. Dia sebenarnya simple je pada saya. Pada saya, nombor satu sekali perlu kita ketahui bahawasanya apabila kita mengkritik atas dasar kebebasan bersuara, orang yang dikritik itu pun ada hak atas kebebasan yang bersuara mengkritik ataupun memadam ucapan kita.
Janganlah kita mengharapkan bahawasanya bila kita kritik orang tak boleh padam. Tu satu. Keduanya, orang yang nak memadam kritikan ni pun, dia kena nilai lah. Pada saya, fair. Kalau perkataan tersebut, macam bloody moron tu, pada saya teruk sangat. Dia berhak padam. Pada saya, dia berhak padam. Kalau saya pun saya padam. Padam, apa masalahnya? Okay? Melainkan, kalau contohnya, kritikan itu tertumpu kepada isu Kementerian Komunikasi. Contohnya macam Adgi sebutkan tadi. Orang nak tahu sekarang ni. YB Fahmi Fadil ceritakan sikit apa portfolio Kementerian Komunikasi, apa agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi, apa fungsi, apa plan beliau yang terbaru untuk beliau nak laksanakan sebagai Menteri Komunikasi yang selepas reshuffle kabinet beliau kekal cuma dibentuk 2 kementerian. Orang kritik. Okey. Kalau kritikan tersebut dipadam, saya rasa tak fair. Sebagai kerajaan kita perlu mendengar pandangan-pandangan dan teguran. Okey. Tapi kalau kritik bodoh kau tolol, kau tak pandai, kau tak cerdik, kau ni, pada saya padam. Okay, kenapa kita nak letak, kita nak biar? Atas kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ajaran mana yang kita nak bawa ni? Kalau kita ikut kebebasan bersuara, kalau dalam hadis Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik ataupun dia berdiam diri. Dan Nabi sambung lagi tau. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Jiran dalam konteks zaman Nabi SAW dulu, jiran sebelah rumah, dalam satu taman atau kampung. Okey, dan tetamu. Dan kemudian di penghujung Nabi sebut, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tetamu dalam konteks zaman Nabi SAW adalah orang yang hadir ke rumah Nabi SAW, rumah sahabat-sahabat, rumah orang lah. Hari ini kita boleh sesuaikan takrifan tersebut dengan yang kita invite orang masuk ke Facebook kita. Tetamu lah tu. Di social media kita. Yang kita, jiran-jiran kita yang berada dalam senarai friend list kita tu, jiran kita lah tu. Tapi dok, saya nak tanya satu soalan. Betul lah. Nabi kata, kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Baik berdiam. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dalam dunia sekarang ni, nak diam tu susah. Okey, sekarang ni apa definisi baik? Apa yang nak masukkan dengan baik tu baik? Okey, baik tu tak semestinya kita katakan baik dalam erti kata, ya betul. Beza jilat dengan baik. Beza jilat dengan baik. Itu kita kena jilat. Jangan jilat. Cakap benda baik, betul benda baik. Contoh dalam hadis yang lain Nabi sebut bila seorang lelaki bernama Abu Jurai. Abu Jurai ni dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku." Bagi wasiat. Wasiat pertama Nabi kata, "La tasubbanna ahadan." Jangan kamu hina orang. Nombor 1 sekali, jangan hina orang. Kedua Nabi pesankan dia, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf." Jangan kamu hina benda-benda yang baik. Yang orang buat benda-benda baik. Contoh, orang kata kerajaan buat benda baik lah katakan. Apakah contoh apa dia? Bagi satu contoh. Kata bagi BRIM lah. Banyaklah bagi BRIM lah contohnya. Ataupun hari ini kerajaan bagi sumbangan rahmah. Bantuan rahmah contohnya. Benda baik kot. Okay, so jadi benda-benda baik ni kita cakap lah, cerita lah. Okay. Kemudian kritikan dan nasihat juga benda baik. Jangan kita ingat, kritikan itu bererti semua kritikan adalah penghinaan. Kita differentiatekan, bezakan antara kritikan yang betul-betul kontennya hina dengan satu lagi kritikan yang mana kontennya membina. Kritikan yang kontennya membina, itulah baik. Peliklah kalau orang yang melihat kritikan, orang yang tak melihat kritikan, orang kritik dia. Orang bagi pandangan, hendaklah memajukan dia punya kementerian dia dengan cara macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Okey, kita bagi pandangan kepada PMX contohnya, kena buat macam ni, tengok cadangan walaupun mungkin cadangan kita tu tak bernas. Okey, mungkin tak bernas atau tak sesuai dengan dia. Okey, tapi sebenarnya sebagai keluasan hak kebebasan bersuara dalam Islam, niat orang yang bagi itu, okay, apa masalahnya dia nak bagi? Betul. Okey, itulah kategori benda baik. Jadi pendengar yang baik. Sebab tu Nabi SAW dia suka mendengar, suka mengkaji, suka meneliti, suka menganalisa. Dan Nabi orang yang menerima teguran. Okay? Nabi SAW berikan kepada sahabat contohnya dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa teknologi pertanian. Okay, orang datang kepada Nabi. Mula-mula Nabi pergi melawat satu kebun. Nabi bercakap pasal, Nabi kata, ini pasal kacukan pokok ni. Okay? Nabi larang. Nabi tak setuju. Okay? Kemudian
Apabila sahabat tu datang bagi tahu kepada Nabi SAW, kata kacukan pokok ni dia akan menghasilkan buah kurma yang banyak. Maka apa kata Nabi? Antum ta'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang perkembangan urusan dunia kamu. Buat Nabi kata. So, berarti Nabi apa? Nabi menerima kritikan lah. Pada mulanya Nabi tolak. Asal teknologi makanan. Mungkin kita kata Abang Mat Sabu di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan contohnya. Apa-apa cadangan pasal padi benih ke, apa cadangan pasal perikanan ke, pasal isu nelayan ke, padi benih ni diam pula ni. Nanti percayalah akan naik pula. Naik balik ni. Apabila nak start bila orang start ambil padi, kemudian orang start nak tanam balik padi, akan naik balik isu ni. So jadi orang akan bagi cadangan. Takkan cadangan itu kritikan yang tak baik. Pada saya cadangan itu kritikan yang baik. Cuma kita bezakan kritikan yang bersifat menghina seperti yang dilarang di dalam Islam dengan kritikan yang bersifat membina. Itulah kebaikan yang Nabi SAW masukkan. Betul lah. Akhirnya kita sebagai pengguna media sosial ni kena ada tanggungjawab lah. Satu, bila kita nak berlindung saya panggil berlindung di sebalik kebebasan bersuara ni, kita kena faham kebebasan bersuara ni bukan bebas ultimate. Dia tak ada limit. Dia ada limit dia. Saya bagi contoh lah. Bila you bersuara, you rasakan you ada hak untuk bersuara, tapi perkara yang you suarakan tu menyalahi undang-undang. Saya ambil contoh kes-kes seperti yang menghina yang di-Pertuan Agong. 3R. Ya, betul. Dari segi konteks kebebasan bersuara, you boleh bersuara. Tapi itu menyalahi undang-undang dan termaktub dalam undang-undang. Yang akhirnya ada konsekuensi, ada kesan, ada akibat. Ada mereka ditangkap, ditahan dan sebagainya. Dan itu adalah kesan yang mereka perlu tahu. Tanggungjawab untuk bersuara ni perlu kita semua tahu. Jangan sedap lah kebebasan suara. Kalau tak ada limit, seronok. Tak macam tengok adalah kadang-kadang kita dalam Facebook kan, dia masuk page kita tu, dia maki. Hak yang dia bagi pandangan tu tak apa, saya setuju. Ataupun perbezaan pendapat tak ada masalah. Tak masalah. Okey, tapi bila dia maki. Lepas tu bila kita padam, dia kutuk kita. Ataupun dia di page dia maki orang, maki. Lepas tu kita pergi tegur kat bawah. Tak baik ni tuan, cakap macam ni. Ikut suka aku lah page aku. Engkau jiran aku apa? Tak, dia jiran kita lah. Sebab apa? Sebab bila dia friend dengan kita, jiran. Apa status dia tu, kita dapat. Kawan lah, jiran lah. Macam kita duduk berjiran dengan orang, dia bela anjing, bunyi anjing dia tu mengganggu kita. Kita pergi dah tegur dia. Ataupun pokok dia masuk ke laman rumah kita tegurlah dia. Ni pokok you masuk laman. Macam tu juga. Sama. Dalam Facebook sekarang ni, kita ambil hadis Nabi tu yang sesuai untuk pemahamannya sepanjang zaman. Walaupun dalam konteks jiran dulu, dengan jiran sekarang, jiran masih ada lagi lah. Tapi kita faham sikit lebih mendalam. Dalam social media pun kita berjiran. Hormat jiran. Jaga adab dan jaga tata susila kita. Okey, jadi pejabat menteri pun dah menafikan dakwaan tersebut. Tapi akhirnya apa yang sebenarnya berlaku tu, itu terpulang kepada pemilik akaun. Terpulang. Pada saya kalau dia rasa dia ada hak, dia rasa benda tu tidak mendatangkan manfaat, bukan benda baik, dia nak padam, itu hak dia untuk padam. Tapi kita kena tahu juga bahawa setiap orang yang memberi kritikan ada tanggungjawab dan boleh cakap apa saja selagi tidak menyalahi undang-undang, dan menerima kritikan tu pun ada tanggungjawab. Kalau benda baik dia terima, kalau benda tak baik dia rasa tak seronok nak dengar, dia nak padam, itu hak dia. Hak asasi, hak kebebasan bersuara. Mudah. Both side. Jadi tapi kita haraplah semua pendengar dan penonton boleh mengambil, orang kata, bersifat rasional lah. Sebab kalau bila saya dapat topik ni tadi, Dok, bila saya tengok benda yang dihantar tu bloody moron, saya macam teruk sangat lah. Kau meminta ni. Kau meminta ni. Okay. Tapi kadang-kadang orang macam ni, dia kata apa masalah ni, hak dia. Tapi yelah, kita pun sebagai yang mendengar pun, kita pun boleh cakap, aku tak suka dengar kau cakap aku bloody moron, kan? Ya, betul lah. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan bincang topik yang seterusnya, insyaAllah. Okay. Relax, bro.